السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi diberi kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul selepas solat fardu subuh berjemaah, sama kita bertazkirah ataupun mendengar kuliah subuh. Yang masih lagi saya diberi kesempatan untuk menyampaikannya pada minggu ini, bahagian yang kedua, insya-Allah, iaitu bahagian tentang pencegahan dari segi aspek mental dan spiritual. InsyaAllah pada pagi ini saya akan gabungkan pencegahan penularan pandemik menurut Al-Quran dan As-Sunnah dari aspek mental dan spiritual. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Antara amalan yang pertama ialah kita bermuhasabah dan dengan penuh kesabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan merasa kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, yakni kesusahan, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi khabar bahawa dia menguji hamba-hambanya yang beriman dengan beberapa ujian di saat mereka berada dalam keadaan suka ataupun duka, dan kesemua mereka akan mendapat pahala dengan syarat jika mereka bersabar terhadapnya. Mereka kemudiannya mengucapkan lafaz istirja', iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafaz ini biasa kita sebut apabila ditimpa musibah, tak kira ketika mendengar sebarang kematian ataupun kita ditimpa bala ataupun segala kesusahan, walaupun sekecil mana sekalipun, kita selalu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amalkan. Sebagai apa? Sebagai bukti sebagai seorang hamba yang sabar dan bersyukur. Amalan yang kedua ialah menganggap wabak sebagai rahmat buat umat Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. Maksudnya, ia adalah azab, yakni ta'un. Wabak itu adalah azab yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai rahmat buat orang-orang beriman. Tiada seorang pun yang ditimpa wabak sedangkan dia duduk di dalam negeri tempatnya
dengan penuh kesabaran dan bermuhasabah, dan dia faham bahawa tiada sesuatu yang menimpanya melainkan semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia akan mendapat pahala seperti pahala syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ujian penularan wabak seperti wabak COVID-19 ini adalah wabak penyakit yang dikatakan azab buat manusia. Namun, di sisi umat Islam, ia boleh dianggap sebagai rahmat buat mereka yang menghadapinya dengan penuh muhasabah dan kesabaran. Menurut Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, hadis ini menekankan dari aspek disiplin seorang Muslim dalam menghadapi suasana wabak. Orang Muslim seharusnya mengimani bahawa wabak yang melanda ini adalah ketentuan daripada Allah. Mereka seharusnya mampu mengawal diri mereka di rumah, bersabar atas segala ujian yang menimpa mereka, serta meyakini bahawa tiada sesuatu pun yang berlaku melainkan ketentuan Allah. Sekiranya semua ciri-ciri ini dimiliki oleh seorang Muslim, maka beliau berhak mendapat ganjaran pahala syahid, seperti mana yang disebut di dalam hadis tersebut. Yang ketiga, ialah takut melakukan maksiat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Maksudnya, tidak akan terzahir sesuatu kejahatan sesuatu kaum sehinggalah mereka menzahirkannya, yakni melakukan kejahatan ataupun maksiat secara terang-terangan, melainkan akan tersebar kepada mereka wabak penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang tidak pernah datang kepada umat terdahulu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin hadirat, salah satu ujian yang diberi kepada umat ini ialah kemunculan wabak-wabak serta penyakit-penyakit baru yang tidak pernah berlaku kepada umat terdahulu. Wabak penyakit ini datang adalah disebabkan apa? Kerana maksiat serta kerosakan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri secara terang-terangan. Dalam hadis ini disebut secara terang-terangan. Maknanya manusia waktu itu tak malu nak melakukan maksiat. Kalau minum arak tu minum arak secara terbuka. Kalau nak berpegang-pegang tangan, bercumbu-cumbuan secara terbuka, sama ada dalam media sosial ataupun di tepi-tepi jalan. Kita kadang-kadang tak terfikir masalah ataupun suasana seperti ini berlaku, tapi ini benar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebabkan terlalu banyak kerosakan, maksiat serta kemungkaran yang dilakukan oleh manusia, maka Allah datangkan suatu penyakit yang tidak pernah wujud sebelum ini. Yang keempat, ialah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah berdasarkan sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan suatu hari seorang lelaki berjalan, dia merasa sangat dahaga, lalu dia masuk ke dalam sebuah perigi, lalu minum air. Kemudian dia keluar dari perigi itu. Tiba-tiba dia ternampak seekor anjing sedang terjelir-jelir lidah dan menjilat tanah. Kerana apa? Kerana dahaga. Lalu lelaki itu berkata, anjing ini telah merasai apa yang telah aku rasa sebentar tadi. Lalu lelaki tadi turun ke dalam perigi dan memenuhkan air di dalam kasutnya. Kemudian dia memegang kasut ataupun khuf dengan mulutnya dan memanjat semula. Kemudian dia memberi anjing tadi minuman. Maka Allah telah berterima kasih kepada lelaki tersebut dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran? Qala fi kulli kabidin ratbatin ajr. Maksudnya para sahabat berkata, wahai Rasulullah SAW,
Sekiranya kami berbuat baik kepada haiwan, adakah kami layak untuk mendapat balasan kebaikan? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap hati yang basah ataupun hidup pastinya mendapat pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kat sini kisah tentang menyelamatkan nyawa binatang sahaja pun telah mendapat keampunan di atas segala dosanya. Kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan syurga. Apatah lagi pahala mereka yang menyelamatkan nyawa. Maka beruntunglah bagaimana petugas barisan hadapan kita pada hari ini di kalangan polis, di kalangan tentera dan yang lebih utama di kalangan para doktor dan jururawat. Mereka telah mengutamakan keselamatan orang lain daripada keselamatan mereka sendiri. Jadi kita juga boleh menjadi seperti mereka. Yang kelima ialah amalan bertawakal. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun wa yaqulun nahnu al-mutawakkilun. Fa idza qadimu Makkah sa'alu an-nas fa anzala Allah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sesungguhnya ahli Yaman datang menunaikan haji dan mereka tidak membawa sebarang bekalan. Lalu mereka berkata, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Kemudian apabila mereka tiba di Mekah, mereka meminta-minta daripada manusia di sana. Lalu Allah menurunkan ayat, dan sediakanlah bekalan. Maka sebaik-baik bekalan adalah takwa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini berkaitan dengan manusia yang tidak berusaha untuk mengelakkan diri daripada ditimpa wabak penyakit. Bahkan ada di antara mereka yang melanggar perintah kerajaan. Mereka kemudiannya mendakwa kami adalah orang yang bertawakal. Maknanya keluar rumah begitu saja, tanpa ada perasaan takut, tanpa ada perasaan nak berlindung dengan Allah daripada wabak ini, tanpa rasa perlu pakai penutup muka dan sebagainya. Tapi mereka hanya bertawakal. Sebenarnya kata-kata tersebut tidak menampakkan atau tidak mencerminkan orang yang bertawakal. Sepatutnya mereka melakukannya dengan usaha dahulu. Yakni contohnya kita tutup mulut dulu, pakai mask, ataupun kita tak suka keluar, takut nak keluar. Supaya apa? Supaya kita tak kena jangkitan. Supaya kita tak terjebak dengan wabak tersebut yang amat bahaya ini. Jadi kita kena berusaha dahulu, barulah bertawakal. Maka insya-Allah kita akan selamat. Terusnya ialah amalan melakukan ibadah di rumah. Ia adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ibnu Abbas beliau pernah berkata kepada tukang azan pada suatu hari yang mana hujan telah turun dengan lebat. Beliau berkata kepada muazzin tersebut, setelah engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam azan tu, maka janganlah engkau sebut hayya 'alas salah, tetapi ucaplah sallu fi buyutikum. Maksudnya apa? Jangan kamu sebut hayya 'alas salah, marilah salat. Maksudnya ajak pergi ke surau, pergi ke masjid. Tetapi tukang azan ataupun Bilal tersebut perlulah mengatakan salatlah di rumah kamu, sallu fi buyutikum. Azan macam ni kita pernah dengar pada tahun lepas, tahun 2020, yang mana wabak ini telah mula-mula melanda di negara kita. Maka para muazzin telah mengamalkan cara azan tersebut. Mungkin kita rasa peliknya, tapi itu adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Supaya umat Islam jangan keluar ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan kesusahan, ketika dalam keuzuran. Disebabkan masalah begini, maka umat Islam dapat diselamatkan daripada terkena jangkitan.
Tetapi pada tahun ini kita rasa ataupun kita dengar macam dah tak ada dah. Disebabkan apa? Kebanyakan umat Islam telah mendapat vaksin. Jadi telah diberikan kelonggaran oleh pihak kerajaan untuk menunaikan solat lebih kurang 150 orang di surau ataupun di masjid berdasarkan keadaan semasa. Alhamdulillah. Tapi kita kena ingat ini adalah ilmu supaya kita kita dapat amalkan cara azan tersebut sekiranya berlaku lagi wabak seperti ini. Begitu juga dengan soal solat Jumaat, solat hari raya, solat tarawih. Semuanya kita telah amalkan berdasarkan hadis tersebut. Dan satu lagi hadis di dalam hadis Sunan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, qalu wa ma al-'udhr? Qalu khauf aw marad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya oleh para sahabat, apakah keuzuran itu wahai Rasulullah? Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khauf aw marad, ketakutan ataupun penyakit. Maka disebabkan keuzuran ni kita tidak digalakkan untuk keluar daripada rumah. Solatlah di rumah. InsyaAllah pahalanya sebagaimana pahala kita solat seperti biasa. Tak dikurangkan walaupun sedikit. Ini bagi orang yang istiqamah. Solat di surau ataupun di masjid. Sebab itulah kita digalakkan untuk sama-sama merebut. Kita selalu berjemaah di surau ataupun di masjid. Apabila ditimpa wabak seperti ini, kita tak dibenarkan keluar, maka kita tetap mendapat pahala sebagaimana kita solat seperti biasa. Kenapa? Itu adalah kesan daripada istiqamah kita selalu solat berjemaah di surau ataupun di masjid. Tapi bagi orang yang tidak beristiqamah, masa tak boleh ni lah dia nak pergi. Berebut-rebut. Masa tak ada apa-apa, tak nak pergi. Tapi bila dah disekat macam ni, barulah dia nak pergi. Yang ini tak masuk. Kategori orang yang masa keadaan biasa pergi, keadaan biasa dia tak pergi, tapi bila disekat, ada PKP baru nak pergi, orang macam ni tak dapat pahala seperti mana orang yang istiqamah. Berjemaah selalu di surau ataupun di masjid. Amalan yang seterusnya ialah menutup mulut. Menutup mulut ataupun kita pakai topeng ataupun mask. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza 'atasa ghata wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sawtah. Maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, baginda menutup wajah dengan tangannya atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka kita perlulah menutup mulut bagi mengelakkan daripada virus ni menjangkiti melalui ruang pernafasan dan mulut. Dan maka dalam situasi sebegini, solat sambil memakai mask ataupun topeng adalah diharuskan. Yang seterusnya ialah kelonggaran dalam kaedah menunaikan solat. Bagi mereka yang contohnya frontliner, mereka dibolehkan solat secara jamak. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhr wal 'asr jami'an wal maghrib wal isya' jami'an fi ghairi khauf wala safar." Maknanya Nabi ni pernah solat Zuhur dan Asar secara jamak, Maghrib dan Isyak secara jamak, tanpa ada perkara yang menakutkan ataupun hujan. Untuk apa? Untuk umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni rasa alhamdulillah boleh kita lakukan jamak walaupun tidak ada masalah seperti ketakutan ataupun ketika dia tidak pergi bermusafir, dibolehkan. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apabila menghadapi kesempitan. Contohnya para frontliner doktor, dia perlu merawat pesakit-pesakit sehingga kadang-kadang terlajak waktu solat. Maka dalam keadaan ini, dengan keadaan dia memakai uniformnya yang menutup macam-macam lapisan tu, tebal lapisan dia tu, maka dia dibolehkan solat secara jamak di awal waktu sebelum dia pergi bertugas.
Contohnya sebelum asar, dia solat zuhur, jamak dengan asar. Sebab dia nak bertugas ni, lama. Kemungkinan waktu asar akan habis. Begitulah dia maghrib dengan isyak. Begitulah. Jadi di sini kelonggaran-kelonggaran ini telah dipersetujui oleh pihak Jabatan Perdana Menteri, iaitu keharusan melakukan solat jamak bagi petugas barisan hadapan yang menghadapi kesempitan dalam mendapatkan waktu untuk solat. Seterusnya adalah amalan bersedekah. Amalan ini sangat penting. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamar min ayatillah wa innahuma la yakhsifani limauti ahad wa la lihayatihi fa idza ra'aytumuhuma fakabbiru wad'u Allah wa sallu wa tasaddaqu." Maksudnya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berlaku sesuatu gerhana disebabkan oleh kematian seseorang maupun disebabkan kelahiran seseorang. Apabila kamu menyaksikan gerhana, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah, bertakbir kepadanya, menunaikan salat dan bersedekah. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar umat Islam menunaikan salat, berdoa, beristighfar, bersedekah ketika berlaku gerhana ataupun insiden-insiden yang membimbangkan seperti sekarang. Banyakkan bersedekah supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, lindungi kita daripada wabak ini. Terusnya ialah kita melakukan solat sunat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha kubura." Hidupkanlah rumah-rumah kamu dengan solat sunat dan janganlah jadikan rumah kamu seperti kubur. Hadis riwayat Muslim. Maknanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya banyakkan solat sunat, supaya Allah Taala sayang kat kita. Solat sunat di mana? Di rumah. Antaranya solat sunat rawatib, solat sunat duha, solat tahajud, solat witir, supaya jangan kita jadikan rumah kita seperti kubur. Maknanya tak ada langsung solat di rumah. Solat fardu di surau masjid, solat sunat di rumah. Kenapa? Di sinilah kelebihannya. Bila Allah Ta'ala sayang kepada kita dengan amalan solat sunat, Allah akan lindungi kita. Seterusnya ialah kita haruslah redha atas segala ketentuan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala'. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله السخط." Sesungguhnya besarnya ganjaran pahala seseorang itu apabila datang bersamanya ujian bala, dan sesungguhnya sekiranya Allah menyayangi sesuatu kaum, maka dia akan menimpa kaum itu dengan ujian. Andainya mereka redha dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapat keredaan Allah. Namun sekiranya dia marah dengan ujian bala tersebut, maka dia akan mendapat kemarahan daripada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Terusnya ialah solat fardu subuh di awal waktu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah." Maka barang siapa yang solat fardu subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan supaya kita solat fardu subuh di awal waktu dan berjemaah. Kenapa? Di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah mengamalkan doa-doa. Antara doa yang perlu kita amalkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, yang pertama kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali pada waktu pagi, Allah Taala akan lindungi kita sehingga petang, dan 3 kali pada waktu petang Allah Taala akan lindungi kita daripada petang sampai subuh esok ni. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Aku berlindung daripada penyakit safak, gila, kusta dan penyakit-penyakit buruk. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita amalkan selepas setiap kali solat fardu. Doa yang ketiga ialah Allahumma inni
أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي. Hadis riwayat Abu Daud. Doa yang keempat, apabila kita keluar dari rumah, kita membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadis riwayat Abu Daud. Kita berlindung dengan membaca, Ya Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya dan kekuatan kecuali daripada pertolongan Allah. Baca doa. InsyaAllah kita akan mendapat perlindungan sekiranya kita keluar daripada rumah. Dan di samping itu amalan seperti berwuduk. Berwuduk ni penting antaranya sebab apa? Di antara perkara sunat kita ketika kita berwuduk ialah kita memasukkan air dalam hidung kita dan menghembuskannya. Bukan masuk terus sekali, nanti sakit hidung. Kita nak ambil wuduk tu, sebelum kita ambil wuduk bersemuka, kita disunatkan memasukkan mulut berkhumur-khumur dan memasukkan air dalam hidung dan hembus balik. Kat sinilah antara hikmahnya, ialah kita dapat mengeluarkan bakteria-bakteria, kotoran-kotoran yang ada dalam hidung kita, dapat mengelakkan daripada wabak ataupun virus itu bersarang di dalam hidung ataupun di rongga muka kita. Kemudian kita banyakkan berzikir, berselawat, membaca Al-Quran dan beristighfar. InsyaAllah berkat amalan-amalan kerohanian tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan lindungi kita, keluarga kita, semua umat Islam daripada bala tersebut. Mudah-mudahan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan berkat kita mengamalkan amalan tersebut, Allah Ta'ala akan mengangkat wabak tersebut supaya hilang daripada muka bumi ini. Ampun maaf daripada saya di atas segala kekurangan. Semoga kita sama-sama mengamalkan apa yang kita dengar, apa yang kita faham daripada kuliah subuh pada pagi ini. InsyaAllah, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.